Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kita keselamatan dan anugerahnya untuk kita boleh juga diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kita boleh sama-sama bersekutu menyembah Tuhan sebagai keluarga Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Saya ajak sedang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Oh
Berseru-serulah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian, kehidupan yang kita jalani sampai pada hari ini adalah pemberian dari Allah. Meski terkadang hidup tidak selamanya mudah, ada badai yang dapat datang kapan saja menerpa kita. Namun tetap ingat, kalau Allah yang memberikan kita hidup adalah batu karang yang kokoh, penghibur kita yang penuh kasih, dan tidak ada hal apapun yang dapat menggantikannya. Karena hanya dalam Kristus saja harapan kita. Hanya dalam Kristus. bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat setiap hal yang Tuhan boleh izinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dan boleh izinkan juga kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan sebagai satu keluarga Tuhan. Menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang boleh berkenan atas kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
sekalian, masih dengan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19 sampai 25. Kita akan baca secara bertanggapan. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ke-25. Ayat yang ganjil saya akan bacakan, ayat yang genap Bapak Ibu Saudara sekalian, dan 25 kita baca bersama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling berkorban kasih bersama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjalani hari Tuhan yang dekat. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selama kita masih hidup di dalam dunia, akan selalu ada tantangan yang menghadang, yang mungkin membuat kita jatuh dalam dosa, yang akhirnya membuat hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Mari kita datang ke hadapannya, mengakui segala dosa kita, dan bertobat di hadapannya. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang kedua sampai ketiga. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengakui segala kesalahan kami, setiap dosa yang kami lakukan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, boleh tolong kami dan mengampuni kami. Setelah kiranya Roh Kudus boleh terus membimbing kami untuk balik kembali kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur pada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh menyelamatkan kita, boleh menebus kita dari belenggu dosa, dan pada Allah Kudus yang menuntun kita untuk kita boleh kembali kepadanya, memurnikan hati kita, membuat hidup kita menjadi baru. Biarlah hanya Yesus saja Raja di hidup kita. Mari kita ungkapkan rasa terima kasih kita atas pengampunannya yang telah kita terima. Kita naikkan pujian. Tuhan, terima kasih. Anugerah
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Timotius Sipur, kita akan mendengarkan saksian pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Martin. Persilakan. Selamat pagi. Saya akan membawakan sebuah lagu judulnya God Will Make a Way yang seharusnya saya bawakan pakai instrumen saksofon. Tapi saksofon saya bermasalah di reednya jadi saya nggak berani, saya nyanyi aja nggak apa-apa ya. Dan saya mau mengajak jemaat juga menyanyikan ini bersama-sama di bagian terakhir refnya. God will make a way when there seems to be no way sampai akhir. Di akhir ref akhir aja ya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, and His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Terima kasih. Shalom, shalom. Ada sukacita? Luar biasa sekali. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan anugerah bagi kita sehingga kita bisa menikmati beribadah bersama. Kita adalah keluarga Allah di tempat ini. Untuk itu sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa.
在我们还没有听上帝的话语之前，让我们同心祷告。 Bapa di surga yang 天 kami 父， sembah di dalam Tuhan Yesus, 我们所敬拜的，在耶稣之名， saat ini kami datang di hadapan-Mu, 此时此刻，我们来到你面前， kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. 我们将我们的生命交在你的手中。 Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk belajar firman-Mu. 这个时候，我们要一起来学习你的话语。 Kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami. 恳求主，你高摩我们，帮助我们。 Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. 还有要传讲你信息的你的仆人， Kiranya Tuhan mengurapi dia. 愿主高摩他。 Demikian juga seluruh kami yang hadir pada saat ini. 还有每一位在座的弟兄姐妹们， Tuhan mengurapi dan melawat kami. 愿主也高摩我们，与我们同在。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 我们将这一段时间交托在你的手中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu kelima di mana jadwal sinode merupakan tukar mimbar pada saat ini dan Isung- saya bersyukur 弟兄姐妹们，按照联会的规矩，那么今天是第5个礼拜，是交换讲台。 saya bersyukur kepada Tuhan. 我感谢主， Tuhan memberikan kesempatan untuk berdiri di tempat ini 上帝给我机会可以站立在这里， untuk menyampaikan firman Tuhan. 来传递他的信息。 Saya juga bersyukur kepada Tuhan. 我也感谢主， Genap 50 tahun bulan Juli ini, 7月份我满了50岁， saya boleh berdiri di tempat ini. 我可以站在这里。 Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， pagi ini firman Tuhan kita ambil di dalam Injil Yohanes. 今天早上的信息是取自约翰福音。 Tema yang diberikan oleh sinode bagi kita yaitu 联会给我的题目是 jangan menjauhkan diri dari keluarga Allah. 不要远离上帝的家庭。 Mari kita membuka ayat firman Tuhan Yohanes pasal 20. 让我们打开圣经约翰福音第20章， Saya akan membaca ayat 24 sampai 29, mungkin saya dengan penterjemah saja, Bapak Ibu bisa memperhatikan ayatnya. Demikian firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 约翰福音20章24到29节。 Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jawab Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 那12个门徒中有称为底图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见他手上的钉痕，
用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主，我的上帝。”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见我就信的，有福了。” Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Allah menginginkan sebuah keluarga 上帝建立了一个家庭， dan Dia menciptakan kita 他创造我们， untuk menjadi bagian dari dalam keluarga Allah. 要成为上帝家庭中的一份子。 Dalam Alkitab 在圣经里 banyak sekali membicarakan tentang keluarga, 有很多提到家庭， di mana Allah membangun sebuah keluarga 上帝建立了家庭， yang akan mengasihinya, 是要爱他、 menghormatinya, 尊敬他， dan memerintah bersama Dia. 并且与他一同掌权。 Allah selalu memperkenalkan dirinya dalam istilah keluarga. 上帝在家庭当中来显明他自己， Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 就是天父、圣子、圣父、圣子、圣灵。 Di dalam doktrin Kristen 在 disebut Allah Tritunggal. 基督教的教义里称为三位一体真神。 Allah tidak membutuhkan keluarga, 上帝其实不需要家庭， namun Dia menginginkan sebuah keluarga. 但是他愿意有家庭， Karena itu Allah membuat rencana 所以上帝就计划 untuk menciptakan kita manusia, 来创造我们人类， untuk membawa kita ke dalam keluarganya 把我们带进他的家庭里， dan berbagi dengan kita 并且和我们一起分享 segala apa yang Dia miliki. 他所拥有的一切丰盛。 Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， kalau kita mengacu definisi keluarga yaitu di Kemenkes RI, 如果我们看印尼国家关于家庭的定义， mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil 家庭是在社会中的一个最小的单位， dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, 它是有一个家长， yaitu ayah, 就是父亲， ibu dan anak, 然后有母亲和孩子， beberapa orang yang terkumpul dan yang tinggal di suatu tempat 还有几个人聚集在一起，住在一个地方， di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. 在一个屋檐下，而且彼此相依为命。 Mari kita melihat di dalam pandangan Kristen tentang keluarga Kristen. 现在我们来看，从基督教的教义来看，家庭， Merupakan persekutuan hidup antara ayah, 家庭就是父亲、 anak yang telah percaya dan yang telah menerima Yesus Kristus. 还有孩子们，他们都是接受了耶稣基督成为救主的。 Sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. 他们接受了主耶稣成为他们个人的救主， Dan meneladani hidup serta ajarnya dalam kehidupan sehari-hari. 并且在生活中要活出基督的样式来。 Mari kita melihat dan kita bertanya, 让我们来看，并且来问： siapakah keluarga Allah itu? 上帝的家庭指的是谁呢？ Mungkin kita berpikir bahwa keluarga Allah itu adalah orang di luar sana, 也许我们想，上帝的家庭是在外面那些人， itu juga betul. 那也是不错的。 Apabila mereka percaya kepada Allah. 如果他们相信了主以后， Karena mereka yang sudah percaya kepada Kristus adalah keluarga Allah. 因为凡是相信基督的人，他都成为上帝家庭的一份。 Dan semua keluarga saudara dan saya yang sudah percaya adalah keluarga Allah. 你和我们已经相信接受主的人，也成为了上帝家里的人。
Keluarga Allah juga disebut sebagai cabang zaitun. 上帝家里的人也成为好像是橄榄树的枝子， yang dicangkokkan pada zaitun Israel. 就连接在以色列这一棵橄榄树上。 Kita tahu bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. 我们知道以色列人是上帝的选民， Namun mereka mengabaikan kasih karunia Allah. 但是他们忽略了上帝的恩惠慈爱， Sehingga kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. 所以我们就能够得到上帝的恩惠慈爱 Dan，kita percaya kepada Allah. 而且我们也相信主， Maka kita disebut sebagai keluarga Allah. 所以我们也得称为上帝家里的人。 Dengan kasih dan anugerahnya kita menjadi keluarga Allah. 借着上帝的恩惠慈爱，我们成为上帝家里的人。 Kita juga disebut sebagai kawan sewarga dari orang-orang orang-orang kudus. 我们也成为我们被称为是圣洁的人。 Kita disebut juga bukan sebagai orang asing lagi. 我们不再是外人， Karena kita sudah milik Allah. 因为我们已经是属于上帝的了。 Maka kita sebagai umat GPMBRI di seluruh Indonesia, 所以我们在全印尼的宣道堂的会友们， yang sudah percaya kepada Kristus, 我们已经相信了耶稣基督。 khususnya kita yang ada di tempat ini, 特别是我们现在在这里的人， kita adalah keluarga Allah. 我们大家都是上帝家里的人。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes yang telah kita baca tadi, 弟兄姐妹们，若是我们注意看我们刚才所读的经文，在约翰福音， di situ dikatakan Thomas dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 这里说到，当耶稣来到那个地方的时候，12个门徒当中，称为底图马的多马没有在他们当中。 Thomas adalah salah satu murid Kristus. 多马是耶稣其中一个门徒。 Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, 当耶稣被抓并且被钉十字架的时候， dan sampai dikubur, 一直到埋葬， dia tidak ada lagi bersama-sama dengan murid yang lain itu. 多马没有和其他的门徒们在一起。 Dan kemungkinan besar dia sudah kembali ke seperti semula pekerjaannya. 很大的可能性，他已经回到他以前Karena 他以前 ketika 的工作， murid-muridnya berkumpul pada saat itu, 因为当时其他的门徒在一起聚集， Thomas tidak ada. 多马不和他们同在。 Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. 下面的经文说，那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。” Murid yang lain telah menyampaikan sesuatu kepada Thomas pada saat itu. 当时其他的门徒告诉多马一个消息， Di mana mereka telah melihat Tuhan Yesus. 他们已经看见主耶稣了， Namun Thomas belum percaya. 但是多马不相信。 Maka selanjutnya mari kita melihat bagaimana kita menjadi keluarga Allah. 我们接下去看，怎么样要成为上帝家里的人。 Di situ dikatakan semua manusia diciptakan oleh Allah. 所有的人都是上帝所创造的， Tetapi tidak semua orang menjadi anak Allah. 但是并不是所有的人都成为上帝的儿女。 Mengapa demikian? 为什么会这样？ Karena banyak orang yang belum atau tidak percaya pada Kristus. 因为还有很多人还没有相信或者不相信耶稣基督。 Saudara menjadi bagian keluarga manusia 我们成为人的家庭的一份， melalui kelahiran pertama. 是经过第一次的出生， Tetapi untuk menjadi keluarga Allah, 但是要成为上帝家里的人， saudara harus dilahirkan kembali 我们必须经历重 di dalam 生， Yesus Kristus. 在耶稣基督里。 Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 因此，弟兄姐妹们， ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan di dalam Yohanes ini. 在约翰福音这一段经文，有几件事是我们必须认真思考的。 Pertanyaan bagi kita, 问题是，
Mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari keluarga Allah? 为什么我们不可以远离上帝的家庭？ Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-25. 弟兄姐妹们，若是我们注意看第25节， Izinkan saya untuk membaca kembali 让我再一次读。 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 25节，那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多麻却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕。” 又用手探入他的肋旁，我总不信。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita bertanya, bila kita menjauhkan diri kita dari keluarga Allah, 我们从这一节经文看到，若是我们离开了上帝的家， ada 3 hal penting yang kita lihat di sini. 我们看到有3件很重要的事。 Pertama, kita melihat meninggalkan keluarga Allah. 首先，若是我们离开了上帝的家， Itu sama dengan meninggalkan persekutuan kita 就好比是我们已经离开了我们的团契 dengan saudara-saudara kita, 和我们的弟兄姐妹们， dan tentu kita pasti akan meninggalkan Tuhan. 而且我们必定会导致离开上帝。 Apa yang terjadi terhadap Thomas pada saat itu? 当时发生在多马身上的是什么呢？ Ketika dia tidak bersama dengan murid yang lain, 当他没有和其他的门徒在一起的时候， dan mungkin dia mencari kesibukan yang lain pada saat itu. 也许当时他去忙他别的事， Akhirnya apa yang terjadi? 发生了什么？ Timbul keraguan-raguan dalam dirinya, 在他心里就产生了疑惑， dan dia tidak yakin bahwa Yesus bangkit pada saat itu. 他不相信那个时候耶稣已经复活了。 Maka yang kedua, dia kehilangan damai sejahtera. 所以第二，他就失去了平安。 Thomas kehilangan damai sejahtera pada saat itu. 那个时候，多马失去了平安， Dia menghadapi pergolakan hidupnya pada saat itu. 他面对他生活中的挑战， Karena dia menjauh dari Tuhan. 因为他远离了主， Ketidakpercayaan timbul terus dalam dirinya. 他心里一直产生不相信、疑惑， Akhirnya damai sejahtera itu hilang. 结果就导致心里的平安失去了， Karena dia meninggalkan persekutuan dengan rekan-rekan yang lain. 因为他离开了和其他的同工在一起团契的时 Yang 间。 ketiga, kita melihat apabila kita menjauhkan diri dari keluarga Allah, 第三点，若是我们远离了上帝的家庭， maka kehilangan keyakinan iman kita. 我们会失去我们的信心， Iman kita menjadi goyah, 我们的信心会动摇， hidup dalam keraguan-raguan, 我们活在疑惑里， dan dia tidak mempercayakan segala sesuatu 而且他不再相信一切， karena dia tidak lagi hidup di dalam Tuhan. 因为他没有活在上帝里面。 Ini menunjukkan kehidupan Thomas ketika itu. 当时就是发生在多马身上。 Ketika Thomas tidak bersama-sama dengan murid-muridnya pas Yesus datang, 当耶稣来的时候，多马没有和其他的门徒在一起。 murid-murid lain mengatakan sudah bertemu dengan Yesus, 其他的门徒说他们已经遇见主了， tapi dia tidak percaya. 但是他不相信。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 因此，弟兄姐妹们， sangat penting sekali mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. 很重要的一件事，让我们来看希伯来书第10章 Ayat yang ke-25. 第25节， Firman Tuhan berkata demikian. 上帝的话语说： Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 希伯来书10章25节，
你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。 Ini yang terjadi dalam diri Thomas ketika itu. 但是发生在多马身上就是这个情况。 Dia menjauhkan diri dari keluarga Allah, yaitu teman-teman murid-murid Yesus pada saat itu. 他远离了耶稣基督其他的门徒，就是上帝家庭的其他的成员。 Namun ketika pertemuan kembali, 但是当他再回头的时候， di dalam ayat yang ke-26 itu sangat jelas sekali mengatakan demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 就是第26节写的。过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。 门都关了，耶稣来站在当中说：“愿你们平安。” Kita melihat bahwa Thomas kehilangan damai sejahtera. 我们看到多马失去了心里的平安。 Pada pertemuan kedua bagi Thomas ini kita melihat bahwa dia membutuhkan hal itu. 在耶稣第2次和他们在一起的时候，我们看到多马所需要的就是这个。 Kondisi murid-murid pada saat itu dalam kondisi ketakutan. 当时门徒处在一个恐惧、害怕的情况 Mereka 中， hilang damai sejahtera mereka. 他们失去了他们的平安。 Sehingga ketika mereka berkumpul, 所以当他们聚集的时候， mereka mengunci pintu 他们就把门关了， karena mereka takut 因为他们害怕， dengan orang-orang di luar sana. 害怕那些外面的人， Karena takut mereka ditangkap. 害怕他们来抓他们。 Namun kita melihat bahwa Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. 但是我们看到耶稣知道他们所需要的， Yaitu Yesus ingin supaya hati mereka dipulihkan kembali. 耶稣要让他们的心可以得到复原， Mereka perlu hidup di damai sejahtera. 他们必须活在平安里， Dan damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. 而这个平安是来自上帝。 Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 所以弟兄姐妹们， ketika kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, 若是我们远离了在教会里的一切聚会， kita akan menghadapi pergumulan kehidupan kita. 我们要面对生活中的挣扎， Timbullah keraguan-raguan kita. 我们心里会产生疑惑， Hilanglah damai sejahtera yang diberikan. 我们失去了上帝所赐的平安， Karena kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan 因为我们不再和上帝连 dan 接， juga sesama kita. 而且也没有和其他的弟兄姐妹团契。 Namun sangat penting sekali Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 但是有一件事是很重要的， tentu ketika kita hidup di dalam Tuhan, 当我们活在主里面， kita bersekutu dengan Tuhan, 我们与上帝有亲密的团契， kita bersekutu dengan sesama kita orang yang percaya. 我们也与其他的信徒一起团契， Pasti ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. 一定会得到上帝所赐给我们的恩福。 Mari kita melihat berkat apa yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. 让我们来看，若是我们的生活与上帝有紧密的团契，我们会得到什么样的福气呢？ Kita akan mendapatkan warisan dalam kerajaan Allah. 我们会得到在上帝的国度里面的基业。 Seorang anak 一个孩子， apabila dia hidup di dalam keluarganya, 若是他活在他的家庭里， tentu dia akan mendapatkan suatu bagian yang akan diberikan oleh orang tuanya. 他就会得到他的父母亲所预备给他的一份产业。 Demikian juga dengan kita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. 若是我们与主，我们活在主里面，我们也会得到他的基业。 Kita juga akan bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. 我们会永远与上帝同在。
dalam kehidupan bersama Tuhan di dalam kekekalan. 活在与上帝同在的永恒里。 Kita juga akan dimerdekakan dari segala kesakitan dan penderitaan dan kematian. 我们也会从一切的痛苦甚至死亡中得到释放。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melewati masa-masa yang sangat sulit, yaitu masa pandemi COVID. 弟兄姐妹们，我们大家都度过了一段很困难的时刻，就是这个新冠疫情。 Kita bersyukur bahwa kita mampu melewati itu oleh karena pertolongan Tuhan. 我们感谢主，靠着主的帮助，我们可以度过这一段艰难的时刻。 Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hidup pada saat ini. 上帝还允许我们这个时候可以享受生命， Pasti ada tujuan Tuhan 一定有他的目的， supaya kita kembali terus bersekutu dengan Dia. 所以我们可以持续与他在一起团契交通。 Demikian juga kita akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. 而且我们呢也可以得到在上帝国度里的基业， Dan hati kita akan dipenuhi dengan penuh sukacita. 我们的心也会充满喜乐。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya sedikit memberikan kesaksian 我要做一点点见证。 ketika menghadapi COVID-19 在面对新冠疫情的时候， di daerah kami itu di daerah Lagoa. 我的地方是在拉国啊， Tidak jauh dari rumah sakit Koja. 从国家医院不远。 Dan ada satu ketika ambulan lewat depan gereja. 那个救护车就常常经过我们的教会面前， Saya coba menghitung ambulan lewat dari gereja. 我就算了一下， Dan hari itu ada 15 ambulan lewat. 有一天有15辆救护车从我们教会前面经过， Untuk menuju daerah Rorotan. 要到郊外去。 Dan tentu itu merupakan suatu yang sangat-sangat mengerikan bagi ya mungkin kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini. 对我们还存活在这个世上的 Banyak 人来 sekali 说很 korban 可 COVID 怕， pada saat itu. 因为当时很多人死了， Dan masih ada juga yang masih menunggu pada saat itu di rumah duka. 还有很多是在殡仪馆等待要买账的。 Andai kata kita tidak hidup di dalam Tuhan, 若是我们没有活在主里面， pasti kita akan terus berpikir kenapa hal itu terjadi. 我们会一直想，一直问为什么会发生这样的事。 Dan mungkin kita akan berpikir kenapa Tuhan itu membuat hal seperti itu, membuat manusia takut. 我们也会想，为什么上帝要让人类这么恐惧害怕呢？ Dan tentu akan membuat kita hilang damai sejahtera bagi kita. 而且也会使我们失去了心里的平安和喜乐。 Namun ketika kita hidup di dalam Tuhan, 但是若是我们活在主里面， maka damai sejahtera itu akan kita rasakan walaupun dalam kondisi hidup seperti itu. 虽然我们生活的环境改变，但是我们心里仍然会有平安。 Thomas pada saat itu 当时的多马， dia masih ragu-ragu. 他还是很疑惑， Namun Tuhan Yesus memberitahukan kepada dia di dalam ayat yang ke-27, izinkan saya baca kembali. 所以在27节，耶稣就对多马说： Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 就对多马说：伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。 Thomas pada saat itu hidup di dalam keraguan-raguan. 当时的多马活在疑惑里， Tentu loh, sebagai manusia logikanya jalan. 当然他成为人， Dia 他 dia 的 butuh 理 bukti 智，他的理智告诉他，他需要有证据， supaya dia percaya apa yang terjadi. 使他能够相信所发生的事。 Tapi Yesus sangat mengasihi dia. 但是耶稣很爱他， Yesus tidak pernah memarahi dia.
耶稣没有责怪他。 Padahal dia juga adalah murid Yesus pada saat itu. 其实当时他也是耶稣的门徒之一， Hidup bersama-sama dengan dia. 和耶稣在一起生活的。 Namun Yesus mengatakan kepada dia, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 但是耶稣对他说：“不要疑惑，总要信。” Itu yang Yesus katakan kepada Thomas ketika itu. 这就是当时耶稣向多马所说的。 Dan apa jawab Thomas di situ? 多马怎么样回答说？ Ya Tuhanku dan Allahku. 他说：“我的主，我的上帝。” Ini menunjukkan suatu kuasa yang Tuhan Yesus berikan dan menyentuh hatinya. 这显示了耶稣的能力已经触摸他的心。 Ketika hidup di dalam keraguan-raguan, 当他还活在疑惑里， hilang damai sejahtera. 失去了平安。 Dan ketika dia kembali kepada Tuhan, 当他回到主面前， dan dia mengakui, 他承认 ya Tuhanku dan Allahku. 我的主，我的上帝。 Dan itu menunjukkan bahwa dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 表示说，他知道耶稣是他的主，是他的救赎主。 Dan Yesus memberitahukan juga, 耶稣也告诉他， berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 那没有看见就信的有福了。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita tidak melihat Yesus secara fisik pada saat ini. 弟兄姐妹们，我们现在也没有亲眼看见耶稣的身体， Tapi dengan iman kita merasakan bahwa Allah selalu menyertai kita. 但是我们以信心知道，上帝总是与我们同在。 Bukti yang kita rasakan, kita bisa hadir, kita bisa bersekutu, kita bisa memuliakan Tuhan. 我们可以在这里一起聚集敬拜主、荣耀主， Dan kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini. 并且我们也可以在这里和其他的信徒一起聚集敬拜。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 所以，主所爱的弟兄姐妹们， jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita 我们不可以停止聚会， dan ibadah-ibadah kita. 并且停止我们的团契交通。 Keluarga Allah adalah keluarga yang telah ditentukan oleh Allah. 上帝的家庭是上帝所命定的， Di dalam kasih-Nya. 是在他的爱里建立的。 Keluarga merupakan di mana tempat kita berada dan mengasihi. 家庭是我们所在的地方，并且可以彼此相爱， Untuk kita bertumbuh bersama. 我们可以一起成长， Tentu seperti kita saat ini. 就好像我们现在这样。 Sebagai keluarga Allah di tempat ini. 我们在这里都是上帝的家里一份子。 Keluarga Allah adalah kita semua. 上帝的家庭就是我们每一个人， Orang yang percaya kepada Tuhan. 因为我们大家都已经相信主了。 Di mana Allah tidak membedakan kita satu sama lain. 上帝没有分别我们， Kita adalah keluarga Allah. 我们大家都是上帝家里的人。 Hidup sebagai keluarga Allah adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 我们成为上帝家里的人，要活在上帝的真理里面。 Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, 我们是已经相信主的人， mari kita jangan meninggalkan persekutuan dan keluarga Allah. 我们切记不要离开上帝的家庭和上帝的儿女、其他的儿女们。 Tentu tantangan saat ini cukup banyak sekali. 当然，我们要面对许多的挑战， Membuat kita bisa meninggalkan Allah. 导致我们可能会离开上帝的家。 Mungkin saja usaha kita, 也许是我们的事业、 pekerjaan kita, 我们的工作、 kita tidak senang dengan seseorang, 我们不喜欢的人， membuat kita menjauh dari keluarga Allah. 导致我们有可能会远离上帝的家。 Tapi kita lihat bahwa orang yang meninggalkan keluarga Allah akan kehilangan damai sejahtera. 但是我们要知道，一个离开上帝家的人，他会失去平安。
Marilah kita sebagai orang percaya selalu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. 让我们每一个信主的人要真心诚意的爱主， Mengasihi keluarga kita, 爱我们的家庭， mengasihi sesama kita, 爱别人， mengasihi gereja kita pada saat ini. 爱我们这个时候的教会， Di mana Tuhan menghendaki agar kita semua sebagai keluarga Allah diberkati dalam segala hal. 上帝要赐福他的每一个家里的人，他的儿女。 Tuhan tidak ingin keluarga Allah meninggalkan persekutuan dengan Dia. 上帝不要他的儿女离开与他的团契， Maupun persekutuan dengan sesama kita. 或者离开与弟兄姐妹的团契。 Karena keluarga Allah adalah keluarga yang hidup, yang dinaungi dengan damai sejahtera. 因为上帝的家庭是有活力的，是上帝与他的平安喜乐所护庇的， Janji dan berkat dari Tuhan. 有上帝的应许和他的祝福。 Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 所以主所爱的弟兄姐妹， marilah kita terus membawa keluarga kita di dalam Tuhan. 让我们持续带领我们的家庭在主里面， Bawalah mereka dalam persekutuan, 带他们到团契里， agar iman keluarga kita, 使我们家庭的信仰、信心， orang-orang yang kita kasihi, 我们所爱的人， mereka bertumbuh di dalam iman. 他们的信心也可以成长。 Kita bisa saling mendoakan satu sama lain. 我们大家可以彼此代祷， Kita bisa saling menguatkan 我们大家彼此建立、鼓励。 bila kita ada di dalam persekutuan Allah. 如果我们大家都是在上帝的团契里面， Namun ketika kita menjauh dari Tuhan, 但是若是我们离开了主， jangan berharap kita ingin mendapatkan damai dan sukacita. 你不要希望你能够得到平安和喜乐， Karena ketika kita jauh dari Tuhan, 因为当我们远离主的时候， damai sukacita itu hilang dari kita. 这个平安喜乐就会从我们心中逝去。 Namun ketika kita ada di dalam Tuhan, 但是若是我们持续在主里面， seberat apapun yang kita hadapi pada saat ini, 无论我们现在所面对的挑战有多沉重， Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. 上帝要赐给我们力量， Paling tidak Dia memberikan damai sejahtera bagi kita, 他也要赐给我们平安和喜乐， untuk kita mampu melewati kesulitan-kesulitan yang ada. 使我们可以面对并且克服生活中的一切困难。 Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua di tempat ini. 愿主的话语帮助我们在这里的每一位。 Kita sudah menjadi keluarga Allah. 我们已经成为上帝家里的人， Hiduplah di dalam keluarga Allah. 让我们大家都活在上帝的家庭里。 Dan saya percaya Tuhan selalu menolong kita. 我相信上帝一定要保守帮助我们。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣赐福每一位。 Amin. 阿门。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di surga yang sangat mengasihi kami, 爱我们在天上的父神， kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini. 我们感谢赞美主， Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, 你从来不离开我们， namun sering kami menjauh dari Tuhan. 但是我们常常远离了主， Ampuni kami ya Tuhan. 求主赦免我们。 Kami belajar dari kehidupan Thomas. 我们从多马的身上学习， Ketika dia menjauh dari keluarga Allah, 当他远离了上帝的家庭， dia kehilangan sukacita, 他失去了喜乐， kehilangan damai sejahtera, 失去了平安， dan hidup penuh dengan kebimbangan. 他活在疑惑里。 Tapi kami bersyukur pada saat ini, 但是此时此刻，我们要感谢主， ajarlah kami supaya kami taat dan setia kepadamu. 愿主教导我们，让我们顺服并且忠心于主。 Walaupun kami sering menghadapi tantangan yang begitu berat, 虽然我们常常要面对沉重的挑战， yang ingin memisahkan kami dari keluarga Allah, 要导致我们远离上帝的家庭， tolong kami ya Tuhan, 求主帮助我们， supaya kami saling mengasihi,
说我们大家可以彼此相爱， saling menopang, 彼此扶持， saling mendukung, 彼此鼓 saling 励， menguatkan 彼此建立， sebagai keluarga Allah. 成为上帝的家庭。 Terima kasih ya Tuhan, 感谢主， hamba-Mu telah berhenti berbicara. 你的仆人已经停止说话。 Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan 愿圣灵的能力 selalu memampukan kami, 继续帮助我们， menolong kami semua. 帮助我们每一个人。 Terpuji namanya Tuhan Yesus. 荣耀归于主的名。 Kami sudah berdoa. 我们如此祷告， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali. Meresponi firman yang telah kita dengarkan bersama, kita mau naikkan pujian bersama Cinta Keluarga Tuhan. Kita akan mengangkat pujian ini 2 kali. Pertama kita bersama-sama, kemudian interlude, kemudian kita nyanyikan lagi kembali bersama-sama. Sebelum saya memimpin doa syafaat, kita akan mendengarkan pesan sinode yang berupa video. Mari sama-sama kita menyaksikannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita pulihkan. Yang pertama adalah persekutuan keluarga. Kasih perhatian, kepedulian kita dan waktu kita serta pelayanan kita bagi anggota keluarga. Mengingat kita banyak belajar di masa pandemi, pengalaman yang pahit dan menyedihkan. Di antara kita secara tiba-tiba dan mendadak ditinggal untuk selamanya untuk anggota keluarga kita yang kita kasihi. Mungkin kita di dalam duka yang dalam telah melepaskan dengan penuh penyesalan karena pada masa-masa sebelumnya ada kesempatan yang kita kurang manfaatkan, mengasihi, memberi kepedulian, mengalokasikan waktu bagi anggota keluarga kita. Yang kedua, masa endemi kesempatan bagi kita untuk membangkitkan komitmen
pelayanan kita kembali. Sekarang kesempatan itu sudah terbentang di hadapan kita. Kiranya kita tidak lupa atau tidak sengaja melupakannya, bahwa kesempatan yang Allah berikan tidak selamanya ada kesempatan berikutnya. Yang ketiga, masa endemi kesempatan bagi gereja lokal untuk bangkit, bersatu, bersemangat kembali dalam melayani Tuhan. Dalam rangka ini, Bapak Ketua Sinode Pendeta Hardi Parianto bersama tim dan disertai oleh tim Departemen Anak telah meluangkan waktu untuk mengadakan kunjungan pelayanan kepada 6 jemaat di Klasis Kalimantan Barat 2 dan 1 jemaat di Klasis Kalimantan Barat 1. Kemudian pelayanan ini berlanjut pada tanggal 22 sampai 26 Juni mengunjungi jemaat GPMRI yang ada di wilayah Klasis Kalimantan Timur. Selain itu juga ada tim Departemen Wanita Sinode pada tanggal 19 sampai 23 bulan Mei 2023 telah melangkah melayani, mengunjungi beberapa jemaat yang ada di Klasis Kalimantan. Secara khusus mereka melaksanakan pelayanan kepada kaum wanita, yaitu di GPMRI Pontianak, di GPMRI Terentang Baru, GPMRI Tayan, GPMRI Sosok, GPMRI Tanjung, GPMRI Boro, GPMRI Pandan Sembuat, GPMRI Sanggau, GPMRI Skadau, GPMRI Tapang Sambas, dan GPMRI Seipinyu. Akhirnya dalam pesan ini saya mengutip Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bangkit, bersatu untuk melayani Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, ucapan syukur yang tak terhingga, oleh karena kasih, kebaikan, anugerah yang melimpah yang Tuhan nyatakan kepada GPMRI, bahkan kepada kami semua. Terima kasih di tengah-tengah pandemik yang sudah kami lewati, kembali kami ditantang untuk semakin giat untuk melayani Tuhan, semakin semangat untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga Allah. Kami mendoakan setiap jemaat GPMRI yang mendengarkan pesan ini, biarlah kami semua sebagai bagian di dalamnya mau bangkit untuk semakin giat di dalam melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa terus untuk persiapan sidang raya Sinode yang akan datang tahun depan. Kiranya Tuhan yang tolong persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia, bahkan juga oleh tim Sinode. Kami percaya Engkau sudah memimpin dari awal periode hari ini. Kami pun percaya Engkau akan terus pimpin sampai tahun depan, akhir periode, untuk memulai periode yang baru. Kami serahkan agar semuanya bisa
berjalan dengan baik. Segala kebutuhan-kebutuhan dana kami percaya Engkau akan menyiapkannya, Engkau akan campur tangan. Karena kami sudah mengalami kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan pendanaan, Tuhan terus campur tangan. Bapak, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan GPMRI di seluruh Indonesia sebagai peserta dari sidang raya ini. Kiranya Tuhan juga terus memberikan semangat kepada mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui GPMRI. Sehingga dimanapun mereka berada, baik itu di kota, di desa, bahkan di pedalaman sekalipun, hati yang sukacita, hati yang semangat, hati yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, bahkan untuk menjangkau jiwa, Tuhan terus kerjakan melalui anak-anak Tuhan, melalui jemaat Tuhan. Biarlah situasi apapun yang menghalangi kami tidak membuat kami untuk berhenti melakukan isi hati Tuhan bagi kami. Bapa di surga, kami percaya Engkau terus memimpin GPMRI. Kami berdoa juga saat ini Bapak buat negara kami Indonesia di dalam persiapan juga untuk mengadakan pemilu. Walaupun masih beberapa bulan lagi, tapi kami percaya Engkau akan terus campur tangan sehingga presiden, wakil presiden yang nantinya akan memimpin Indonesia, Tuhan akan pakai untuk semakin baik dari yang sekarang, untuk lebih baik lagi mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir dengan berbagai pergumulan-pergumulan kami. Biarlah kami mau tetap setia dan percaya mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan jawaban Tuhanlah yang kami harapkan, dan ketika jawaban itu kami dapatkan, kami mau melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah pada waktu kami kembali dari tempat ini, kami kembali dengan semangat, dengan sukacita untuk menjadi orang-orang yang berguna dimanapun kami berada sebagai keluarga Allah di bumi ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas berkat yang telah kita terima. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur ia tebusku. Bersyukur
Mari kita bersehati ucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa. Pagi ini kami boleh Engkau kumpulkan di rumah-Mu Tuhan. Dalam keluarga besar Allah Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Dan kami juga boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar boleh menuntun kami, membimbing, menyempurnakan kami Tuhan semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi pribadi yang memuliakan Engkau. Ini Tuhan, pagi ini juga kami boleh berikan kesempatan lagi untuk memberikan persembahan kepada-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh Engkau terima dan memuliakan Engkau juga Tuhan. Terima kasih atas semua ya Tuhan, atas semua anugerah-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa warta yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kami Jemaat GPMRI Kemurnian mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Sipur yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pendeta Timotius Sipur adalah gembala sidang dari GPMRI Tanjung Priuk. Yang kedua adalah mahasiswa praktik, yaitu Saudara Carmila, silakan berdiri. Hari ini telah menyelesaikan praktek pelayanan selama 2 bulan. Nah, besok dia akan kembali ke kampus untuk meneruskan studinya. Ya, kita berdoa supaya Tuhan terus menolong Carmila bisa menyelesaikan studinya, dan melalui pengalaman 2 bulan di gereja kita, dia bisa belajar untuk memperlengkapi dirinya nanti pada waktu dia melayani Tuhan. Terima kasih Saudara Carmila. Lalu yang ketiga adalah berita duka cita. Ya, telah kembali ke rumah Bapa di surga Saudari Lee Joklan. Ya, dalam usia 70 tahun pada hari Minggu 23 Juli yang lalu, dan jenazah telah dikremasi di krematorium Tabita pada hari Rabu 26 Juli yang lalu. Majelis dan Jemaat GPMRI Kemurnian turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada keluarga. Yang berikutnya adalah mengenai persekutuan pada minggu ini. Yang pertama adalah Komisi Simeon Hana mengundang seluruh jemaat yang berusia 55 tahun ke atas untuk bersekutu dan belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari Jumat tanggal 4 Agustus jam 10 pagi di aula gereja di bawah.
Nah, firman Tuhan dengan tema Yesus Gembala yang Baik akan disampaikan oleh Pendeta Hardi Varianto. Lalu yang kedua, Komisi Sunodia, Pria Sunodia mengundang seluruh jemaat untuk bersekutu bersama dalam rangka ibadah syukur HUT ke-12 diadakan pada hari Jumat 4 Agustus jam 7 malam juga di aula gereja di bawah. Firman Tuhan dengan tema menghitung hari dengan bijaksana akan disampaikan oleh Guru Injil Dani Christopher. Yang berikutnya e-poster. Ya, minggu depan kita akan kembali beribadah, kita akan belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk bersama-sama ada di gereja, tapi juga bersatu sebagai keluarga Allah. Mari siapkan hati kita dengan merenungkan pertanyaan, apakah pengertian saya selama ini mengenai bersatu dalam Kristus di dalam keluarga? Bagaimana peran saya untuk memelihara kesatuan dalam Kristus di dalam keluarga? Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Roslani. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan dua pertanyaan ini supaya minggu depan kita bisa mendapatkan jawaban. Yang terakhir adalah tentang bulan keluarga. Saudara, hari Sabtu depan kita sudah mulai acara keluarga, yaitu jalan gathering dan senam pagi di Ancol. Nah, bagi jemaat yang telah mendaftar itu dimohon dapat melihat list nama di mading di bawah. Nanti pada waktu turun itu ada tangga, lalu ada situ ditempel nama-nama di situ untuk memastikan pilihan kendaraan ibadah sudah benar. Ada dua pilihan, memakai mobil sendiri atau memakai bus yang disiapkan panitia. Lalu yang kedua, jemaat yang sudah mendaftar dapat juga memberikan kepastian kembali untuk mengikuti ceramah tanggal 12 Agustus. Jika iya, berikan tanda centang pada kolom di bawah. Nah, saudara-saudara, mengapa kita perlu kasih centang? Karena ini panitia supaya bisa menyiapkan konsumsi. Karena dalam ceramah itu akan disiapkan konsumsi bagi peserta yang hadir. Dan diharapkan kita semua yang hadir pada hari ini bisa mengikuti ceramah tersebut. Yang berikutnya adalah next, ya. Khusus acara di Ancol, yaitu tanggal 5 Agustus, jemaat yang ikut bus sudah sampai di WJL jam 6 pagi. Lalu jam setengah 7 bus akan berangkat ke Ancol. Nah, bagi jemaat yang dari rumah sendiri atau naik mobil sendiri sudah kumpul di Ancol jam 7 pagi. Ya, titik kumpulnya adalah di Pantai Lagun 10. Itu di depan Cafe Hox, ya. Bukan Cafe Host tapi Cafe Hox. Itu ada di depan, itu ada satu tempat untuk bisa berkumpul bersama-sama. Kemudian jemaat akan mendapatkan satu roti, satu aqua, terus makan siang. Jadi jemaat dihimbau untuk sarapan di rumah dan membawa botol minuman masing-masing. Nah, kemudian jemaat juga dapat menyesuaikan pakaian untuk gathering dan senam pagi. Jadi kita bisa menyesuaikan pakaian kita pada hari Sabtu depan itu. Nah, demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan ibadah kita selesai. Jemaat dipersilakan untuk doa tutup.